Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Okey, jadi hari ini saya ingin mengulaskan sedikit perkara berkenaan dengan yang viral di TikTok lah, berkenaan dengan isu tuntutan KWSP yang mana yang tak isi borang. Ada kritikan lah sebenarnya kepada pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Adalah individu-individu ataupun ada juga NGO yang dikatakan tidak berpuas hati dan secara terbuka menyatakan pandangan mereka berkenaan dengan isu apa yang telah dilakukan oleh PJR sebelum ini. Kemudian sampailah isu katanya berkenaan dengan Perhimpunan Aman. Okey, jadi antara isu yang ditimbulkan yang pertama sekali adalah berkenaan dengan tuntutan secara bersasar ni dikatakan tidak relevan dan sebagainya. Kemudian dikatakan Azmi Bugis itu seolah-olah mengunggut pencarum dengan memaksa pencarum untuk mengisi borang aduan dan sebagainya, dan hanya jika mereka menyisikan borang aduan ni barulah seolah-olah tuntutan itu dibenarkan kepada mereka, pengeluaran itu akan diberikan kepada mereka dan juga sebagainya. Okey, jadi sebenarnya berkenaan dengan yang isi borang hanya boleh keluarkan, yang tak isi borang tak boleh keluarkan dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang tidak ada sebarang masalah pun, tidak ada sebarang orang kata isu pun, sebab keputusan untuk pengeluaran di akhir sekali adalah keputusan daripada pihak kerajaan. Pihak NGO, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, terpaksa melakukan sedemikian untuk orang kata mengumpulkan jumlah aduan dan sebagainya daripada pencarum, sebab pencarum ni kebanyakan mengadu, nak menuntut pengeluaran dan sebagainya, tetapi tidak ada sebarang bukti yang boleh disertakan. Tidak. Jadi terpaksalah pihak PJR membuat perkara sedemikian untuk mendapatkan satu aduan secara rasmi dan menggalakkan pencarum untuk orang kata mengisi borang aduan dan sebagainya. Itu antara perkara yang saya lihat yang berlaku. Jadi sudah tentulah mereka menggalakkan, dan sudah tentulah juga siapa yang mengisi borang aduan dan sebagainya, sudah tentulah data-data yang diperolehi dan dibawa kepada kerajaan. Bagi mereka yang mengisi ini, pastilah akan ada sesuatu yang dituntut oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat tersebut, kerana kita telah memberikan satu kerjasama kepada sebuah NGO dan mereka telah menjanjikan untuk melakukan sesuatu. Sudah tentulah mereka akan melakukan sesuatu sedaya upaya mereka, walaupun at the end of the day kalau ada pengeluaran, saya percaya yang tak isi borang pun akan dibenarkan. Tetapi sudah tentulah keutamaan terhadap mereka yang mengisi borang aduan akan diberikan oleh pihak pertubuhan itu sendiri. Jadi tidak ada sebarang isu berkenaan dengan isi borang ataupun tak isi borang ni. Hanya saya pada pandangan saya, penerimaan pencarum itu sendiri ataupun NGO-NGO tertentu sendiri itu yang menyebabkan perkara ini terjadi sedemikian. Bayangkanlah, kerajaan dia memang takkan ikut punya 100% apa yang dicadangkan oleh pihak mana-mana NGO sajalah, tak kisahlah PJR ataupun selain daripada PJR. Sebab apa? Sebab kalau kerajaan ikut bulat-bulat 100%, seolah-olah semua pakar, semua orang yang hebat-hebat yang ada dalam institusi kerajaan yang bergaji lebih daripada RM10,000, RM10,000 dan sebagainya, seolah-olah mereka ini tidak ada guna, tidak ada fungsi. Sebab apa? Sebab kerajaan mengikut saja apa yang dituntut oleh NGO ni, NGO tu dan sebagainya, sedangkan dia ada penasihat dia sendiri, dia ada pakar dia sendiri, tapi mereka ni tidak boleh menyumbangkan apa-apa. Jadi kalau kata kerajaan mengikut cadangan daripada sesebuah NGO, sama ada for all ke, RM50,000 ke, RM10,000, RM30,000 ke, kalau dia ikut 100%, jatuhlah martabat sebuah kerajaan itu. Sebab dia akan nampak macam tak bijak lah, macam dia dengar cakap sebuah NGO ni dan dia ikut 100%. Dia akan mendengar cakap NGO yang membawa tuntutan daripada rakyat, sebab ini adalah suara rakyat. Tetapi keputusan yang nanti sudah tentulah tidak akan sama seperti apa yang dibawa. Dan kalau kata sama tu memang satu perkara yang mengagumkan lah untuk kerajaan sekarang ini. Okay. Isu yang kedua pula adalah berkenaan dengan isu Perhimpunan Aman, yang mana isu ni sebenarnya dibangkitkan oleh pencarum itu sendiri. Pencarum ni dia dah kecewa, lama sangat tunggu dan sebagainya. Tak kisahlah sama daripada pihak PJR ataupun daripada pihak NGO-NGO yang lain. Ada dah saya dengar dalam video TikTok tu, dia kata apabila NGO B ni pergi, esok tu kerajaan dah bagi respon
untuk orang kata melihat dulu keperluan dan sebagainya lah. Tetapi masih lagi belum diluluskan, perkara yang sama saja. Tetapi cuma diorang tu alhamdulillah berjaya mendapatkan respon daripada pihak kerajaan ataupun daripada pihak Perdana Menteri itu sendiri. Itu rezeki mereka lah. Tetapi masalahnya masih lagi belum diluluskan dan masih lagi di peringkat orang kata pertimbangan, kajian dan juga sebagainya. Kemudian berkenaan dengan perhimpunan aman ni, kita pun, kalau macam saya pun, saya tak nak komen berkenaan isu ini. Tapi kalau kata pencarum terfikir pun, sebab pencarum ni mungkin dah kecewa, lama sangat tunggu. Dan kerajaan, minta maaf lah, kerajaan yang ada sekarang ni pun, memang mereka pun sebelum-sebelum ini pun memang agak rajin berhimpun. Kan, jadi kalau kata, macam mana ke mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi, ataupun macam mana ayam ikut mak ayam macam mana dah berjalan benda-benda macam tu lah. Maksudnya janganlah pula kita marah. Perhimpunan yang dicadangkan tu oleh rakyat sekalipun tu adalah satu perhimpunan aman untuk menyatakan bahawa ramai sebenarnya yang memerlukan lagi pengeluaran KWSP ini sebab mereka orang kata hilang pendapatan, tidak ada sumber pendapatan, ataupun untuk kelangsungan hidup, membayar hutang dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi mereka nak berhimpun secara aman, nak menunjukkan kesungguhan mereka kepada pihak kerajaan. Dan kalau boleh, saya yakin mereka sendiri pun tak nak berkumpul. Dan dalam keadaan sekarang ni, kita bercakap tentang kos sara hidup, mereka ini tidak ada sumber kewangan dan sebagainya. Bayangkan kalau mereka ini sanggup datang daripada negeri-negeri lain, kos yang terpaksa mereka tanggung. Mereka bukan dipaksa, tetapi mereka nak menunjukkan kesungguhan mereka bahawa mereka perlukan, mereka nak kerajaan nampak perkara ini. Jadi kalau kata ada yang nak mempertikaikan pasal perhimpunan dan sebagainya ni, saya tak boleh nak komen apa-apa berkenaan dengan isu ini. Tetapi saya tidak melihat perkara ini menjadi sebarang masalah lah. Malah kerajaan yang ada, macam saya kata tadi, dulu pun memang suka berhimpun. Jadi Wallahualam. Dan yang seterusnya adalah harapan peribadi saya lah. Mana-mana NGO pun sebenarnya matlamat kita adalah satu. Dan saya tahu NGO ni semua, baik NGO yang lain yang for all ke apa semua pun tahu kalau kerajaan nak melaksanakan, dia takkan ikut 100%. Dan masing-masing, cadangan masing-masing tu mempunyai kekuatan dan juga kelemahan. Tapi janganlah kita orang kata merendah-rendahkan cadangan pihak-pihak tertentu itu. Sebab kalau ada yang bawa isu for all, okey, dia akan memanfaatkan kepada mereka yang tidak terkesan sekali. Mereka ini boleh diberikan pilihan untuk mengeluarkan RM10,000, RM30,000 ataupun RM50,000. Tetapi kalau kata dilaksanakan secara for all ni berdasarkan jumlah amount tersebut, bayangkan dalam video yang di TikTok tu, dia kata bayangkan suri rumah tu ada RM100,000. Nah, takkan kerajaan nak bagi RM100,000? Gila lah kerajaan. Kalau kata kita minta RM50,000 tu lagi relevan. Tapi kalau dia kata gila, lagi gila kalau kita biarkan seorang suri rumah yang memang dah tak mencarum 4-5 tahun, lagi gila lah kalau dibiarkan di dalam akaun KWSP. Dia dah tak aktif mencarum, dia dah bersara dah pun, walaupun umur dia sekarang ni 45, 42. Kenapa nak dibiarkan dalam akaun KWSP? Jadi siapa yang gila? Orang yang bervideo tu lah yang pada saya yang gila apabila dia mengeluarkan kenyataan macam ni. Ada individu ataupun ada golongan yang akan mendapat manfaat dengan isu tuntutan for all. Ada individu yang akan mendapat manfaat dengan tuntutan RM50,000. Dan ada juga individu yang akan mendapat manfaat yang besar daripada tuntutan secara bersasar. Jadi orang yang mengeluarkan video yang cuba untuk melanggar-langgarkan dan sebagainya ni, dia pada saya kurang bijak. Sebab dia tak melihat perspektif tu daripada keperluan setiap orang. Keperluan setiap orang adalah berbeza. Seorang suri rumah jika diberikan pilihan antara RM100,000 dalam akaun KWSP dengan RM10,000 ataupun sehingga RM50,000, sudah tentulah dia better ambil semua. Dia dah tak mencarum, dia dah tak bekerja, dia mungkin duduk di rumah terpaksa menjaga anak-anak dia dan sebagainya. Jadi apa kewajaran dia lagi nak mencarum? Lately ni banyak orang nak jadi macam fighter, nak jadi content creator, tidak ada masalah. Tetapi apabila cuba untuk melaga-lagakan, malah orang kata cuba untuk mengelirukan pencarum dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang tidak baik, yang mana anda perlu lihat dan juga anda perlu fahami. Dan saya yakin daripada kalangan pencarum ini, pencarum KWSP ini semuanya bijak-bijak dan
pada jenis-jenis perkongsian benda-benda macam ni, tak perlulah kita orang kata ambil peduli, ambil kira dan sebagainya. Jenis-jenis yang nak kongsi, nak hentam, nak bagi pandangan, tetapi pandangan dia tu tak tepat, tak menurut dan sebagainya, kita just swipe je. Kita jangan tengok pun, buang masa sahaja. Jadi sedikit perkongsian pada saya berkenaan dengan isu-isu KWSP pada minggu ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.